Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam video Ustaz kali ini. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang tajuk, salah satu tajuk dalam kawaid tingkatan 4 iaitu tajuk badal. Jadi kita tengok terus badal. Jadi badal ini merupakan perbahasan tawabik. Kalau perbahasan tawabik maksudnya apa? Perbahasan tawabik itu adalah perkataan yang pertama mengikut kepada perkataan yang pertama. Okey, kita tengok. Sebagai contohnya, kalau biasa kita tengok sebelum ni perbahasan tawabik ada, dia ada 4, iaitu anak-anak tu kita dah belajar tahun lepas, iaitu contohnya Muhammadun al-mujtahidu. Jadi al-Muhammadu al-mujtahidu ni kalau dia akan ikut baris Muhammad. Muhammad kalau dia baris depan, mujtahidu pun dia baris baris depan juga. Kalau dia baris Muhammad ni baris bawah, dia pun akan jadi al-mujtahidi. Okey, baik. Jadi perbahasan seterusnya adalah badal. Badal ni apa? Beza badal dengan na'at ni. Kalau na'at perkataan kedua ni sifat. Sifat iaitu benda yang kita tak boleh bagi, kita tak boleh nak tunjukkan. Kita boleh tengok benda tu pada orang lain. Contohnya gemuk ke, kurus ke, kita tak boleh nak tunjuk gemuk mana gemuk. Ataupun kurus tu, ini kurus, tapi kita boleh tunjuk kepada orang yang kurus, kita tunjuk kepada orang yang gemuk. Itu adalah perbahasan na'at, perbahasan dia. Jadi al-mujtahidun maksudnya orang yang rajin. Jadi kalau orang yang rajin tu, dia ada satu sifat yang boleh kita tunjuk bila orang tu yang bersifat dengan rajin. Badalnya pula, badal ni perkataan kedua dia adalah isim zohir. Isim zohir iaitu isim yang kita kata nama yang boleh kita nampak. Jadi kita tengok balik perbahasan dia. Bermaksud ia juga merupakan perkataan yang kedua mengikut perkataan pertama dari segi hukum i'rab dan lain-lain lagi. Badal berfungsi sebagai pengganti. Bermaksud perkataan kedua mempunyai makna yang sama kepada perkataan pertama. Jadi dia punya dari segi makna. Kalau na'at tadi, perkataan kedua menjadi sifat kepada perkataan pertama. Kalau badal pula, dia jadi ganti. Jadi perkataan yang kedua tu, dia punya makna dia mengandungi kekuatan makna yang sama dengan kekuatan makna yang pertama. Jadi kita tengok istilah dulu bagi perkataan-perkataan badal. Istilah dia perkataan pertama iaitu perkataan ke depan, kita panggil mubaddal minhu. Perkataan kedua kita panggil badal. Ni kita fokusnya. Jadi kat sini al-Khalifatu Umar. Contohnya al-Khalifatu Umar. Al-Khalifatul Umar. Al-Khalifatul Umar dia adalah perkataan pertama. Jadi khalifah ni adalah ketua. Khalifah adalah ketua. Jadi al-Khalifah ini dia bermaksud ketua. Jadi perkataan kedua iaitu Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni adalah khalifah. Sayyidina Umar ni adalah khalifah. Jadi bila Sayyidina Umar adalah khalifah, jadi siapa kita tanya Umar, kita kata dia adalah khalifah. Siapa khalifah? Kita kata dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar dengan khalifah dia mempunyai makna yang mempunyai kekuatan makna yang sama. Jadi itu nama badal. Dan Umar ni pula dia adalah isim zohir. Dia bukan isim sifat. Yang mana kita boleh tunjuk dia. Siapa Umar? Kita tunjuk orang nama Umar. Okey, baik. Anwa'ul badal terbahagi kepada 3 jenis. Kita tengok. Iaitu yang pertama al-badalul mutabi'. Al-badalul mutabi' iaitu Ustaz buat formula Ustaz sendiri. Al-ismu A besar tambah al-ismu A kecil. Ni maksudnya apa? Isim tu dia sama je. Cuma bezanya yang pertama macam A besar dengan A kecil je beza dia. Jadi hurufnya sama juga kan. Bendanya sama juga. Macam beza A besar dengan A kecil je. Hurufnya sama juga. Jadi kat situ penerangannya apa? Badal menggunakan isim lain yang menggunakan erti yang sama dengan mubaddal minhu. Jadi perkataan yang kedua ni makna dia sama. Jadi apa lagi makna sama? Contohnya telah datang Ustaz Hamzah. Jadi Hamzah siapa? Ustaz. Siapa Ustaz? Hamzah. Telah datang pelajar Zaid. Siapa Zaid? Pelajar. Siapa pelajar? Zaid. Jadi benda tu
Perkataan pertama dan perkataan kedua tu membawa maksud yang sama. Jadi kat sini tengok contoh yang dibagi Ja'a al-Khalifatu Uthman. Ja'a al-Khalifatu Uthman. Jadi perkataan pertamanya adalah khalifah. Perkataan keduanya adalah Uthman. Jadi siapa khalifah? Kita kata Uthman. Siapa Uthman? Kita kata dia adalah khalifah. Jadi mudah aja badal mutabik ni. Tapi apa yang penting, kalau khalifah ini baris depan, Uthman pun baris depan. Kalau khalifah baris bawah, Uthman pun baris bawah. Kalau Uthman ni ada bahasa lain. Tapi yang penting diikutlah baris dia. Kalau dia majrur, sini pun majrur. Kalau mansub, sini pun mansub juga. Okey, baik. Yang kedua, badal ba'du. Badal ba'du ini apa? Badal ba'du ni adalah perkataan kedua tu dia menerangkan sebahagian daripada makna yang pertama. Jadi cara buat dia apa? Isim campur dengan isim yang tertentu. Isim ni lepas tu tambah dengan domain. Ada domain. Jadi kita tengok penerangannya badal dalam bentuk perkataan tertentu. Perkataan tertentu dia apa? Nanti kat bawah ni ada. Perkataan tertentu yang bermakna sebahagian dan bersambung dengan domain mutasil yang merujuk kepada mubadal minhu. Jadi dia itu satu isim yang bersambung dengan satu isim yang tertentu. Ni isim tertentu ni apa ni? Nisfuhu, sulusuhu sampai tus'uhu. Kalau sulusuhu sampai tus'uhu ni maksudnya apa? Semua bilangan. Sulusuhu ni maksudnya 1/3. Jadi dia punya sambungan dia rub'uhu, humusuhu, sudusuhu, subu'uhu, sumunuhu, tus'uhu. Jadi dia sampai tus'uhu ni. Okey? Ataupun ba'duhu sebahagian. Kit'uhu sepotong daripadanya. Juz'uhu sebahagiannya. Mu'zamuhu sebahagian besarnya. Furquhu pecahannya. Jadi semua ni bawa maksud sebahagian. Jadi kalau satu isim lepas tu tambah dengan isim yang ni dan isim yang tertentu ni kita tambah dengan domain mutasil. Domain mutasil ni dia kena sama dengan dia kena merujuk kepada mubadal minhu. Jadi kalau mubadal minhu dia itu muzakkar, dia kena hu. Kalau mubadal minhu dia muannas, dia jadi ha. Dia jadilah nisfuha sulusuha. Okey? Okey, baik. Kita tengok contoh dia. Akalat al-bintu al-aruza nisfahu. Okey, baik. Jadi perkataan yang menjadi fokusnya adalah ini, al-aruz dengan nisfu. Jadi al-aruz adalah perkataan yang pertama. Nisfu adalah perkataan yang kedua. Jadi perkataan kedua ni lah perkataan yang spesial, perkataan yang tertentu tu, inilah yang jadi badal. Inilah yang jadi badal. Jadi kat sini kan al-aruz perkataan yang kedua pertama, nisfu adalah perkataan yang kedua. Jadi perkataan nisfu ini dia ikut baris yang pertama. Perkataan pertama iaitu al-aruza baris atas. Kenapa al-aruza? Akalat al-bintu, akalat fi'lun madhi mabni ala sukun. Al-bintu fa'il marfu' bidammah. Dia jadi fa'il marfu' bidammah. Jadi lepas fa'il, akalas ni adalah fi'il muta'addi yang memerlukan kepada perlu kepada fa'il, perlu kepada maf'ulun bih. Jadi al-aruza dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya mansub fathah dengan fathah. Jadi bila maf'ulun mansub fathah, nisfu ni nak baris apa? Nisfu ke nisfa ke nisfi? Jadi seperti mana ustaz kata, badal ni dia ikut baris sebelum dia. Dia ikut baris sebelum dia, perkataan sebelum dia. Jadi dia itu berbaris atas sebab al-aruza baris atas. Cumanya dia kena ada domain mutasil ni. Kembali kepada al-aruz. Al-aruza tu dia muzakkar. Jadi nisfahu. Ini badal ba'du. Jadi badal ba'du ni senang je. Kita kena ingat perkataan-perkataan ni. Kita kena ingat perkataan nisfuhu, sulusuhu sampai tus'uhu, ba'duhu, kit'uhu, juz'uhu, mu'zamuhu, furquhu. Jadi perkataan-perkataan ini menunjukkan kepada sebahagian. Bawa maksud sebahagian. Baik. Badal istimal. Badal istimal. Badal istimal dia adalah datangnya satu isim, kemudian datangnya satu isim lagi. Di isim pertama isim biasa apa-apa. Jadi yang isim kedua ni isim yang lain daripada dia. Isim yang lain daripada dia. Jadi isim yang lain daripada dia itu
bersambung dengan domain mutasil. Apa penerangan dia? Badal dalam bentuk isim lain yang berkaitan dengan mubadal minhu dan badal tersebut bersambung dengan domain mutasil yang merujuk pada mubadal minhu. Okey, baik. Dia sama. Dia lebih kurang sama macam badal ba'du ni. Badal ba'du ni. Cumanya kalau badal ba'du, perkataan yang kedua menjadi maksud sebahagian. Membawa maksud sebahagian daripada perkataan pertama ini. Kalau badal istimal, dia punya perkataan kedua itu dia lain daripada perkataan pertama, lain terus. Sebab itu nama dia badal istimal. Badal istimal ni maksud istimal ni melencong tau. Piung macam ni. Kalau kita straight kan, ni sasaran kita. Kalau straight macam ni, puk, kena terus. Kalau istimal dia macam ni, piung piung dia pergi ke tepi. Itu maksud istimal daripada perkataan mala. Okey, baik. Jadi kita contoh teruslah. Laqiya Muhammadun Zaidan abahu. Laqiya Muhammadun Zaidan abahu. Jadi telah berjumpa Muhammad dengan Zaid, ayahnya. Muhammad telah berjumpa dengan Zaid, ayahnya. Jadi Muhammad jumpa siapa? Kita kata Muhammad jumpa Zaid, bukan jumpa Zaid kat sini. Rupanya dia jumpa ayah dia. Jadi kat situ macam dia nak pergi kat Zaid kan, tapi rupanya piuk dia melencong pergi ke ayah dia. So itu namanya badal istimal. Kenapa dia ada kaitan juga badal istimal ni? Sebab kita nak bagi tahu nak jumpa dengan bapa Zaid. Tapi dia nak kata berjumpa dengan Zaid itu apa kaitan orang dia jumpa tu? Bapa kepada Zaid. Jadi macam tu. Macam tu. Laqiya Muhammadun Zaidan abahu. Jadi perkataan yang kedua ini adalah dia mengikut hukum i'rab Zaidan. Dia ikut hukum i'rab Zaidan. Zaidan kat sini sama juga maf'ulun bih. Jadi abahu ini dia ikut hukum i'rab Zaidan. Dia ikut hukum i'rab Zaidan. Jadi bila Zaidan hukumnya mansub, aba pun mansub juga. Jadi mansub dengan apa? Kat sini abu ini dia salah satu daripada asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Abun, hamun, fuzu. Jadi apa istimewanya asmaul khamsah ni? Dia mansub dengan alif. Kalau orang lain dia mansub dengan fathah, dia mansub dengan alif. Jadilah abahu. Okey, baik. Jadi badal minhu ini tidak mempunyai hukum i'rab yang khusus, tetapi ia bergantung kepada kedudukannya dalam ayat. Manakala hukum i'rab bagi badal pula sentiasa mengikut hukum i'rab pasangannya, iaitu mubadal minhu. Okey, baik. Jadi mubadal minhu ini kita nak kata apa? I'rab Zaidan ni tadi ni, i'rab aruz ni, i'rab khalifatu ni, dia jadi mubadal minhu ini, dia ni tak ada i'rab yang khusus. Dia tak ada i'rab yang khusus. Dia tak macam badal. Badal dia akan ikut conform kan. Kalau i'rab khalifah, i'rab al-aruz ni, i'rab Zaidan ini, dia ikut kedudukan dia dalam ayat. Jadi kita tengok nanti contoh kat bawah nanti. Contoh i'rab kan. Laqiya al-ustaz Ahmadu akhahu. Laqiya al-ustazu Ahmada akhahu. Silap ni. Laqiya al-ustaz Ahmadu akhahu. Betul-betul. Laqiya al-ustaz Ahmadu akhahu. Okey, baik. Jadi ustaz itu fokusnya adalah perkataan ustaz dengan Ahmad ni. Kat sini ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad ini bukan al-istaz ni, al-ustaz. Yang hamzah kat atas ni. Jadi al-ustazu Ahmadu ini perkataan pertamanya ustaz. Perkataan keduanya adalah Ahmad. Perkataan kedua tu adalah perkataan kedua adalah Ahmad. Jadi kat situ kita tengok ustaz ni apa hukum i'rabnya? Fa'il, sebab dia lepas fi'il, marfu' bidammah wa huwa mubadal minhu. Jadi dia itu buat hukum tugas dia yang pertama iaitu fa'il sebab duduk lepas fa'il. Kemudian dia itu adalah mubadal minhu. Jadi perkataan fokusnya adalah selepasnya iaitu Ahmadu. Ahmadu iaitu badal marfu' bidammah. Badal marfu' dengan dhammah. Kat sini dia punya contoh i'rabnya ustaz fa'il. Kalau Ahmad badal. Hukum i'rab marfu'. Alamat i'rab sebab dia dhammah, Ahmad pun jadi dhammah juga. Tapi dia ada satu lagi tugas dia iaitu mubadal minhu. Okey, baik. Contohnya daraba Zaidun at-tullaba nisfahum. Ni contoh yang betul lagi ni.
Zaid memukul pelajar-pelajar sebahagian daripadanya. Jadi yang fokusnya adalah at-tulaba menjadi perkataan pertama, nisfahum menjadi perkataan yang kedua. Okey, baik. Jadi at-tulab maf'ulun bih mansub bil fathah wa huwa mubadal minhu. Sebab dia duduk selepas Zaid, iaitu Zaid ini duduk selepas fa'il. Jadi ni fa'il madi mabni ala fathi, Zaidun fa'il marfu' bid dhammah. Jadi bila lepas Zaid, jadi at-tulaba itu dia jadi maf'ulun bih mansub bil fathah, menunjukkan siapa yang kena pukul. Baik, siapa yang kena pukul sini adalah at-tulaba. Okey, jadi perkataan pertamanya adalah at-tulaba. Jadi selepasnya nisfahum, nisfahum iaitu badal mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Jadi kat sini at-tulaba itu dia menyebabkan nisfahum ni pun baris atas juga. Jadi nisfahum ni diikut at-tulaba baris atas, nisfahum pun kena baris atas, dia kena mansub juga. Lepas tu dia tu ada bersambung dengan domir, dia jadi mudhaf. Ni tambahan aja lah, yang penting sampai sini dah kira okey dah. Okey, baik. Jadi dia punya mauqi' i'rab dia at-tulaba maf'ulun bih, nisfah jadi badal, tapi dia punya hukum i'rab dia. Ni hukum i'rab dia. Seperti mana Ustaz sebut yang pertama tadi kan, hukum i'rabnya ni badal ni dia ikut yang sebelum dia, ikut perkataan sebelumnya, iaitu hukum i'rab dia kalau yang pertama ni mansub, yang kedua pun jadi mansub juga. Jadi alamat dia fathah sebab dia isim jamak taksir, an-nisfah pun isim mufrad pun dengan fathah. Dia punya tugas satu laba ni selain daripada maf'ulun bih mansub fathah, dia itu adalah mubadal minhu. Nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa, wa mubadal minhu ni. Okey, baik. Contoh yang ketiga. Okey. Ni Ustaz tersilap dia punya, tak apalah. Okey, baik. Jadi kita tengok pula dekat buku teks kamu. Tengok pula dekat buku teks kamu. Kat buku teks ni dia tulis al-badal. Iqra' al-amsilata al-atiyah. Ja'a al-qa'idu Khalidun. Ja'a al-qa'idu Khalidun. Okey, baik. Jadi al-qa'id jadi perkataan pertama, Khalidun jadi perkataan yang kedua. Jadi Khalidun ni naik baris apa? Kenapa dia kena baris dhammah? Sebab al-qa'id ni baris dhammah. Jadi Khalid ini, siapa Khalid? Dia adalah ketua. Siapa ketua? Dia adalah Khalid. Jadi dalam badal mutabi'. Okey, baik. Seterusnya, akramtu sadiqaka Muhammadan. Akramtu sadiqaka Muhammadan. Jadi kat sini akramtu sadiqaka Muhammadan. Jadi perkataan pertamanya adalah sadiqaka. Yang kedua adalah Muhammad. Jadi dia menerangkan apa? Sadiqaka baris atas menyebabkan Muhammad pun baris atas. Jadi dia ni badal apa? Dia ni pun jadi badal mutabi' juga. Kita tanya, siapa kawan kamu? Muhammad. Siapa Muhammad? Kawan kamu. Jadi kan dia sama dia punya tahap dia kan. Macam A besar, A kecil. Ni A besar, A kecil. Sama ni. Huruf apa? Huruf A. Okey. Ya'jibuni al-baitu launuhu. Ya'jibuni al-baitu launuhu. Mengkagumkan aku rumah itu warnanya. Mengkagumkan rumah aku warnanya. Jadi yu'jibuni ni fi'il mudhari' marfu' bid dhammah. Marfu' bid dhammah. Nun ini dipanggil nun wiqayah. Kita rapat sikitlah. Okey, ni perbahasan yang agak rumit sikit je, tak banyak. Okey, ingat bila ya mutakallim. Ya mutakallim itu ada domain mutasil yang bersambung dengan domain mutasil yang bersambung dengan fi'il. Jadi domain mutasil tu dia jadi maf'ulun bih. Dia jadi maf'ulun bih. Jadi kat sini ya'jibuni. Jadi ini nun wiqayah, ya tu ya mutakallim, maknanya bermaksud saya. Jadi yu'jibuni bermaksud mengkagumkan saya. Mengkagumkan saya. Jadi ada benda lain yang mengkagumkan kita. Jadi kita jadilah maf'ulun bih. Itu. Kalau ya mutakallim ni jadi maf'ulun bih. Okey. Al-baitu launuhu. Al-baitu jadi bila maf'ulun bih ada kena ada fa'il. Sebab itu al-baitu ini dia baris depan. Jadi al-baitu ni jadi perkataan pertama, launuhu jadi perkataan kedua.
Jadi oleh sebab al-baitu ni baris di depan, launuhu pun baris di depan, baris dhammah, baris dhammah. Jadi launuhu ini bermaksud apa? Mengagumkan aku, rumah itu warnanya. Jadi apa yang kagumkan dia? Rumah ke? Bukan rumah tu yang dia kagum. Sebenarnya warna kepada warna rumah dia. Jadi ini badal apa? Ini badal yang ketiga, itu badal istimal. Macam kagumkan rumah, rupanya dia pergi dekat warna rumah, warna itu yang mengagumkan. Okey, contoh keempat, akalna al-qaqah nisfaha. Akalna al-qaqah nisfaha. Kami makan kek sebahagian. Jadi fokusnya adalah kek. Yang keduanya adalah perkataan keduanya adalah nisfaha, iaitu sebahagiannya. Jadi akalna ni fa'il dengan fa'il, al-qaqata dia jadi maf'ulun bih mansub bil fathah. Nisfaha dia jadi apa? Nisfaha dia jadi badal kat sini kan. Sebab dia perkataan yang kedua. Dan dia ini nisfa tadi dia menerangkan. Kita tengok tadi kan ada ke tadi kan. Mana tadi? Ni dia menerangkan maksud sebahagian daripada perkataan sebelum dia yang ada ni. Jadi dia badal ba'du. Jadi al-kata itu yang pentingnya, yang fokusnya adalah baris nisfa ini dia mengikut kepada kata ni. Jadi al-kata itu adalah mansub, jadi nisfa pun dia jadi mansub juga. Mansub juga kat sini. Okey, baik. Seterusnya, ishtahara al-hakimu zaka'uhu. Ishtahara al-hakimu zaka'uhu. Masyhur hakim itu dengan kepintarannya. Jadi al-hakimu kat sini jadi perkataan pertama, zaka'uhu dia jadi perkataan kedua. Jadi al-hakim ini jadi mubadal minhu, zaka'uhu dia jadi badal. Jadi hakimu dia jadi marfu', zaka'uhu pun jadi marfu'. Jadi ini apa badalnya? Kat sini badal badal istimal. Dia macam hakim tu yang popular kan, tapi rupanya bukan dia popular, kepintaran dia yang popular. Okey, baik. Yas'iduni al-abna'u ahlaquhum. Menggembirakan aku. Ni nun wiqayah, ada domain mutasil lagi, ya mutakallim lagi. Jadi ni jadi maf'ulun bih. Al-abna'u dia jadi fa'il. Dia jadi fa'il marfu' bid dhammah. Okey, ahlaquhum. Okey, baik. Jadi ahlak ini dia kena baris dhammah juga sebab dia ikut al-abna. Jadi ahlak ini dia menjadi badal perkataan yang kedua. Okey, baik. Jadi dia ni badal apa? Kat sini pun badal istimal juga. Dia jadi badal istimal juga. Jadi mudah je kan? Okey, baik. Kat sini contoh, ja'a al-ustazu Ali. Ja'a al-ustazu Ali. Jadi telah datang Ustaz Ali. Tapi ingat jangan tinggal alif lam ni. Jangan tinggal alif lam ni. Kalau tinggal alif lam ni dia jadi nakirah. Bila dia jadi nakirah campur makrifah dia jadi mudhaf ilaih. Dia dah tak jadi dah badal. Dia dah tak jadi dah mubadal minhu dengan badal. Ingat kena marfu'. Okey. Al-kalimatu allati tuktabu bil ahmar itu sama al-badal wa huwa maqsud bil hukmi. Wallati qablaha yusamma mubadal minhu wa yatba'u badal minhu fil i'rab. Kalimat yang berwarna merah itu dinamakan badal, iaitu maksud kepada satu hukumnya, fokus dia kata. Dan perkataan sebelumnya dipanggil mubadal minhu, iaitu gantinya. Dan badal itu perkataan yang kedua itu mengikut mubadal minhu itu dari sudut i'rab dia. Jadi contohnya ja'a al-qaidu khalidun ni kan. Ja'a al-qaidu khalidun. Qaidu jadi mubadal minhu, khalidu jadi badal, macam Ustaz sebut tadi kan. Okey, baik, kita tengok terus anwa' badal sama juga yang tadi kan. Badal mutabi' tadi kan, badal mutabi' ja'a al-qaidu. Kita rapatkan sikit. Okey, badal mutabi' qaidu khalidu. Jadi Khalid tu siapa? Ketua. Siapa qaid tu? Khalid. Siapa ketua tu? Khalid. Akram tu sadiqaka Muhammad. Akram tu sadiqaka Muhammad. Siapa Muhammad itu? Kawan kamu. Siapa kawan kamu? Muhammad. Dia sedikit sama. Sama dia punya makna dia. Amantu bi Muhammadin Rasulillah. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkataan pertama, iaitu badal minhu. Rasulullah itu adalah perkataan kedua dipanggil badal. Rasul ni, Rasul ni.
Jadi Rasul itu nak ikut baca Rasulah ke Rasulu ke Rasuli. Kena tengoklah sebelumnya kan. Jadilah Muhammadin itu dia jadi isim majrur sebab duduk lepas ba ni. Jadi Rasuli pun dia ikut baris dia. Okey, baik. Badal ba'du minkul. Tengok ni. Ya'jibuni al-baitu ghurfatu. Okey, baik. Ustaz terlupa nak terangkan satu lagi. Nak terangkan. Kalau ada perkataan yang menunjukkan memang sebahagian daripada dia. Dia pun termasuk dalam badal ba'du ni. Ustaz ada bagi tadi kan. Nisfu, sulusuhu, tus'uhu tadi ni kan. Tapi kat sini. Ya'jibuni al-baitu ghurfatuhu. Mengkagumkan aku rumah itu biliknya. Okey, baik. Jadi rumah itu terbentuk daripada apa? Rumah itu terbentuk daripada pintu, daripada bilik, daripada tingkap, daripada atap, daripada tiang, daripada tangga, daripada aircon. Aircon tak termasuk. Aircon ke perabot tak? Ni yang asas dia kan? Okey, baik. Jadi perkataan-perkataan yang menunjukkan sebahagian daripada rumah pun menjadi maksud sebahagian juga. Jadi dia termasuk juga badal ba'du. Ya'jibuni al-baitu ghurfatu. Jadi ghurfah ini dia menunjukkan sebahagian daripada rumah, jadi pun termasuk dalam badal ba'du. Macam badan kita juga kan. Ya'jibuni Muhammadun yadahu. Ya'jibuni Muhammadun ra'su. Mengkagumkan aku Muhammad itu kepala je. Jadi kalau kepala pun sebahagian pada Muhammad kan. Jadi bila dia ada mengandungi maksud sebahagian, dia pun masuk juga kan badal. Kepala, tangan, yadun, ainun, famun, uzunun, apa saja yang bawa maksud sebahagian, dia jadi masuk badal ba'du. Okey, akal nakikah nisfah ni tadi kita bincangkan kan, makan kek sebahagian. Jadi nisfah ni sebahagian kan. Kulluna naftahiru bil watani sya'bihi. Setiap daripada kita berbangga dengan negara itu kaumnya. Kita berbangga dengan negara itu. Berbangga dengan apa dalam negara itu? Kaum dia. Jadi dalam negara mesti ada rakyat dia. Mesti ada rakyat dia. Jadi kita bangga dengan siapa? Kita bangga dengan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Bangga dengan rakyat yang merupakan sebahagian daripada negara. Jadilah sya'bi itu badal ba'du juga. Okey, baik. Badal istimal. Badal istimal ni yang macam Ustaz kata tadi ada melincung tadi kan. Ishtara al-hakimu zaka'uhu. Kita nak kata macam hakim tu yang masyhur, tapi rupanya apa? Dia pergi dekat dia punya kepintaran dia, rupanya yang masyhur. Yas'iduni al-abna'u ahlaquhum. Menggembirakan aku anak-anak itu akhlak mereka. Ingatkan macam anak-anak ni menggembirakannya. Rupanya apa yang menggembirakan? Akhlak dia yang menggembirakan kita. A'jabani Islam adluhu. Mengkagumkan aku Islam itu keadilannya. Jadi Islam itu kita kagum dengan keadilan dia. Adil dia tu yang jadi badal di sini kan. Okey, baik. Jadi i'rab dia, kita i'rab di sini. Ada kan. I'rab dia i'rab badal. Boleh jadi rafa', boleh jadi nasab, boleh jadi majrur. Boleh jadi tiga-tiga. Boleh jadi semua. Sebab apa? Dia ikut baris sebelum dia. Dia ikut baris perkataan sebelum dia. Ikut hukum i'rab perkataan sebelum dia. Jadi kat sini contoh rafa'. Ja'a al-qaidu khalidun. Ja'a al-qaidu khalidun. Jadi kat sini dia jadi marfu' sebab perkataan sebelumnya marfu', iaitu jadi fa'il. Kat sini akramtu sadiqaka Muhammadan. Kat sini Muhammad sini dia jadi badal sini, tapi dia marfu' kan, dia jadi mansub pula. Bila dia jadi mansub, kenapa dia jadi mansub? Sebab perkataan mubadal minhu dia baris atas, dia jadi mansub juga. Kat sini dia jadi maf'ulun bih. Okey, amantu bi Muhammadin Rasulillahi. Jadi rasuli, rasuli adalah badal. Jadi badal juga. Jadi kenapa dia majrur? Sebab Muhammad itu majrur. Kenapa Muhammad majrur? Sebab ada huruf jar ni. Jadi kat sini i'rab dia majrur bi kasrah zahirah ala akhirih. Okey, baik. Jadi itu saja untuk penerangan badal. Yang penting ingat apa? Kita ingat apa itu badal, apa itu badal minhu. Apa perbahagian badal, apa perbahagian badal, badal mutabik, badal sini badal mutabik, badal ba'du, badal ba'du minkul, badal istimal. Ingat ni, ingat contoh-contoh dia, insya-Allah kamu boleh buat. Jadi ada tugasan nanti Ustaz akan beri,
Jadi sila jawab soalan yang akan diberikan. Okey, jadi sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.